Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, bangun, 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 apa khabar? So, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bangun pagi pada pagi ini dan juga anda yang sedang menonton untuk sesi bangun, bangun, bangun kita pada pagi ini. Seperti biasa, so Alhamdulillah kita dah bersiaran secara langsung. Saya rasa dah straight beberapa hari ni. Alhamdulillah kita go through, kita istiqomah, kita konsisten. So orang berjaya adalah mereka yang sentiasa sabar dan committed dengan apa yang mereka buat setiap hari. So first of all nak ucapkan tahniah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk committed dengan apa yang kita buat. So especially saya pun rasa Alhamdulillah dapat committed, dapat buat live setiap hari dan dapat kongsi maklumat-maklumat penting yang saya rasa hari ni penting. Maklumat hari ni sangat penting, especially bagi mereka yang berbisnes dengan urus niaga bersama dengan SSM. Okay, so first of all nak perkenalkan diri saya. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga seorang Chartered Accountant, MIA member, Malaysian Institute of Accountants. Dan saya juga seorang yang bersemangat untuk share something yang bermanfaat untuk anda setiap hari. Dan especially untuk sesi bangun. Okay, so saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tahu adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas, dan jika kedua-dua ni jelas, tulis situ jelas dan terang. Okay, tulis situ jelas dan terang. So first of all tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi, hari ni adalah hari ni hari Rabu 25 Februari 2020. Kita dah menjengah ke minggu terakhir untuk bulan Februari 2020. So saya sangat-sangat teruja sebab hari ni dia best sebab ada semangat yang baru. So kita rasa macam dah semangat baru tu sebab yalah, kita pun tahu sekarang sedang berlaku apa di Malaysia. Saya pun tak nak touch too much on that. Saya harap kita semua berdoa yang baik-baik saja untuk negara kita. Apa khabar Tuan Zaid? Apa khabar Puan Badariah? Apa khabar semua lagi? Terima kasih. Ni anda di page Nasrul, tolong munculkan diri. Adakah visual saya jelas dan adakah suara saya jelas? Kalau jelas, tulis situ jelas dan terang. Okey, tolong bantu saya juga. Bantu saya belanja love dengan like. Belanja love dengan like. Belanja love je lah, belanja love. Jangan belanja like, belanja love sahaja. Saya nak love warna merah tu. Tapi jangan belanja angry emoticons tu. Tak nak. Apa khabar Puan Hazilah Hamid? Lama tak jumpa Puan Hazilah Hamid. Bila lah saya nak rasa aiskrim Puan Hazilah ni dekat Penang. Apa khabar? Anak dah pergi sekolah dah. Apa khabar Tuan Azlan Muhammad? TV okey? Pemenang TV besar untuk kita punya Mega Live ni. Hari ni, Selasa Hari ni Selasa Saya sebut Rabu tadi. Saya dah cepat sangat lah. Hari ni Selasa. Selasa. Sorry. Apa khabar Tuan Azlan? Sihat? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, hari ni saya nak share something pasal SSM. So, saya sebenarnya apa khabar pagi Tuan Rizwan? Apa khabar pagi Tuan Rizwan? Okey. Apa khabar Miss Estrella, Miss Sandra? Star Estrella Sandra, Miss Sandra pun ada. Shah Alam Clear. Apa yang Shah Alam Clear tu? Shah Alam Clear. Ada apa kat Shah Alam Clear? Okey, Tuan Tengku Fatih. Dia biasa saya jumpa dia juga dekat event. Okey. Apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan, especially anda di page Nasrul Hadi. Saya nak cerita pasal SSM pagi ni. Satu topik yang pada saya bagus untuk saya share pagi ni sebab SSM sedang membuat sesuatu yang orang kata dia selalu buat. Cuma saya takut kalau dia berhenti buat, kita tak sempat nak ambil peluang. Dia tengah buat promotion. So bagi anda di page Nasrul Hadi, sila beralih sama ada ke page Nak Urus Bisnes ataupun ke page ke grup Nak Urus Bisnes ataupun ke grup EFP. Kalau anda pernah hadir EFP, pergi ke grup EFP. Kalau anda belum pernah hadir EFP tapi nak tengok live pagi ni tentang SSM, sila join grup Nak Urus Bisnes. nakurusbisnes.com/group www.nakurusbisnes.com/group. Masuk grup ni. Anda di page Nasrul Hadi,
Sila go to apa tu nama ni? Grup Nak Urus Bisnes sekarang. Anda di Nak Urus Bisnes stay, anda di EFP stay, anda di page Nasrul Hadi, pindah sekarang. Terima kasih Puan Hazila, hari-hari tengok live. Tapi jarang tengok komen. Apa khabar Tuan Rosdi pagi? So lama dah tak jumpa Puan Hazila. Lama dah tak pergi program Puan Hazila. Jemputlah datang. Kami mengalu-alukan kedatangan balik Puan Hazila. Cuma jadi silent viewer je. So hari ni dia sibuk nak komen. Terima kasih. Okey. So saya nak anda bantu saya. Anda di page Nasrul Hadi, termasuk Puan Hazila, pindah sekejap ke Nak Urus Bisnes. Sebab saya akan tamatkan. Sebab saya live dekat page Nasrul Hadi ni, saya nak kejut anda. Nak kejut anda bangun. Bangun. Sambung di page di grup EFP dan juga di grup Nak Urus Bisnes. Okey? Pindah sekarang. Saya akan tamatkan di page Nasrul Hadi. Saya just nak kejutkan anda saja. Hari ni saya ada satu artikel di surat khabar yang saya nak share kepada anda dan juga siaran media daripada SSM yang saya rasa lagi bagus lah. Yes, Tuan Tengku Fatih, sini sound lagi clear sebab sound dekat Nak Urus Bisnes dengan EFP saya ada mic. Dekat page Nasrul ni saya nak live sekejap, so mic dia kita tak pasang dulu. Okey, boleh? So jom pergi pindah. Jom pindah page. Terima kasih Puan Ika Afikah. Jom. Dan yang lain-lain pindah page sekarang. Okey, so saya dah live di grup. Terima kasih kepada mereka yang berpindah. Okey, dah pindah. Terima kasih Puan Nazila Hamid. Mungkin dah lama tak masuk grup EFP. Terima kasih, tahniah. Okey, so saya nak cerita pasal SSM. Okey, SSM sekarang sedang buat satu promosi. Nama promosi, bukan promosi. Dia bukan pakai promosi. Dia satu kempen, yes. Mereka sedang buat satu kempen iaitu Jom Daftar 2020. Yang mana dia punya hashtag adalah Jom Daftar SSM 2020. Jom Daftar SSM 2020. Yang mereka lancarkan minggu lalu pada hari Khamis 20 Februari 2020. 20 Februari 2020 bersempena dengan 20 hari bulan 2 2020. Okey, apa khabar Cik Zai Kamar? Apa khabar Puan Siti Salwani? Okey, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah SSM dia dalam proses nak galakkan business owner di Malaysia untuk daftar bisnes. Mereka nak galakkan business owner di Malaysia untuk daftar bisnes. Dan pendaftaran bisnes ni boleh dalam pelbagai segi. Sama ada anda daftar sebagai enterprise, sama ada anda daftar sebagai PLT atau anda daftar sebagai sendirian berhad. Okey. Apa yang saya nak share hari ni adalah something yang saya rasa penting untuk anda ambil manfaat. Kenapa kena daftar bisnes? Boleh saya ready cerita explain sedikit kenapa kena daftar bisnes? Ready? Okey, tulis itu ready, tulis ready. So that saya boleh share apa benda yang kenapa kenapa SSM nak anda daftar bisnes dan kenapa saya pun nak anda ikut cakap SSM ni. Boleh? Ready? Cepat tulis itu ready. Okay, tulis ready. Okay, ready. Terima kasih Cik Zai Kamar yang anda di page grup Nak Urus Bisnes, tulis itu ready. Okay. The best thing tentang campaign Jom Daftar ni adalah mereka nak sebenarnya SSM sedang memberi galakan kepada business owner dalam pelbagai segi. Walaupun you buat bisnes yang mungkin you rasa bisnes tu tak cukup gah lagi, atau mungkin anda rasa bisnes tu belum besar lagi, daftar. Kerana daftar bisnes ni dia akan membantu banyak segi. Antara yang pertama yang kita harap bila anda daftar bisnes adalah nombor satu, paling penting sekali. Tulis satu. Nombor satu adalah bila anda daftar bisnes, anda akan lebih nampak serius berbisnes. Serius, kenapa penting nak serius? Kenapa tak payah serius pun tak apa, janji saya nampak duit. Betul. Tapi jawapan soalannya, sampai bila anda nak macam tu je buat bisnes? Kenapa ada orang buat bisnes dia boleh pergi lebih jauh? Kenapa ada orang buat bisnes dia boleh grow? Sebab mereka daftar bisnes mereka. Sebab mereka fokus yang mereka tahu yang bila mereka daftar bisnes mereka, mereka dianggap sebagai serius. Dan mereka sendiri rasa mereka akan buat bisnes dengan serius sebab mereka dah daftar. Macam kita pergi sekolah lah. Siapa sini pernah pergi sekolah?
Ramai semua pernah pergi sekolah. Dan apa bezanya orang pergi sekolah dengan orang tidak pergi sekolah? Ada juga orang daftar sekolah dan tak pergi sekolah pun ada. Tapi most of the time, bagi mereka yang daftar sekolah, pergi sekolah, ini adalah golongan-golongan yang serius membuat apa yang mereka nak buat. So saya seriously rasa, kalau anda buat bisnes, anda kena serius. Dan orang yang serius adalah orang yang berbisnes dengan mendaftarkan perniagaan mereka. Itu kesan yang paling bagus. Nombor 1, anda dianggap sebagai serius. Nombor 2, bila anda serius berbisnes, bukan dia bagus ke untuk anda punya branding? Bukan dia bagus ke untuk anda punya credibility, integrity? Dan most of the people yang daftar bisnes dengan mereka yang tak daftar bisnes, dia nampak dengan jelas bila customer melihat dengan jelas. Customer boleh tahulah kalau orang tu daftar bisnes, dia akan rasa yakin je nak deal. Sebab mereka yang daftar bisnes, bila dia daftar, of course kita galakkan anda untuk buka current account, ada nama bisnes. Dan bila klien nak buat payment, kan selalu ada orang bisnes online, ada orang bisnes kat mana-mana. Kan kalau kita nak transfer duit, perasan tak? Kalau kita transfer duit dekat account number tu, perasan tak? Siapa perasan ni? Dia ada feeling ni, kalau dia deal dengan someone melalui online, deal dengan siapa-siapa pun, kalau dia nak bank in, kalau tanya, okay, cik, nak bayar dekat mana ni? Boleh bagi nombor account. So, bila kita deal dengan vendor atau supplier ataupun business owner macam tu, mereka bagi nombor account yang nama sendiri. Apa perasaan anda? Anda rasa macam, oh, dia ni bisnes biasa-biasa je ni, kecil je bisnes dia ni, tak adalah besar sangat. Sebab walaupun ada kes kadang-kadang bisnes besar tau, minta kadang-kadang kita dapat invoice, nilai dia ribu-ribu, tapi bila bayar, apa pasal bayar dekat nama personal ni? Perkataan yang selalu kita fikir adalah, dia ni scammer ke? Dia ni buat bisnes main-main ni kot. Itu sebab pakai nama personal. Dia ni takkanlah bagi bank in account saving ke? Walaupun current nama dia macam turn off sikit, betul? Tapi cuba bezakan. Kalau kita letak nama, kita bagi nama bisnes kita, nama bisnes, siap ada SSM number sekali. Dan yang lagi bestnya, kalau nama tu Sdn Bhd. Terus wah, meniaga baju kurung online je, tapi nama syarikat, Sdn Bhd. Ataupun meniaga sambal je, kenapa nama Sdn Bhd ni? Gempak gila, betul? Terasalah dia punya aura tu bila perkataan Sdn Bhd tu keluar dekat kita punya WhatsApp bila kita nak buat payment. Perasan tak? Siapa perasan tu? Angkat tangan, say I. Tulis situ, perasannya. Sangat perasan. Betul? Ada tak anda rasa macam benda tu macam, credibility dia ni, dia ni betul-betul serius nak berbisnes ni, dia ni betul-betul nak buat something dengan bisnes dia. So itu benda yang bagus bila kita daftar SSM. Sangat penting. Sebab first kita nak nampak serius, second untuk kita punya branding, untuk kita nampak yang kita, yes, betul, terima kasih Puan Ika Afikah, untuk build trust. Sebab kalau customer tengok kita ni bisnes berdaftar dengan SSM, customer akan rasa esok lusa kalau nak beli lagi dengan dia ni, insya-Allah ada. Sebab dia dah ada nama bisnes. Dia dah memang serius buat bisnes. Lagi-lagi kalau dia Sdn Bhd. Terus naik, makam terus naik. Orang kata level tu terus satu level lagi. Orang akan nampak kita another level. Orang akan nampak kita lebih berkredibiliti. Orang akan nampak kita lebih berintegriti. Orang akan nampak kita lebih serius. So it's a very very good thing. Kalau anda yang masih tak daftar bisnes, tolong daftar segera. Okay, itu satu. Satu lagi, kalau anda daftar bisnes kan, kalau kita daftar bisnes, kita mesti nak orang tahu kita buat bisnes apa. Of course kita akan mungkin at least lah, sebab sekarang ramai orang dia tak ada flyers apa semua, sebab semua pakai online je. Kan ada business card kalau kita jumpa orang. So kalau kita ada business card, kita pula daftar bisnes kita, tak kisahlah SSM ke, Enterprise ke ataupun Sdn Bhd. Lagi-lagi kalau Sdn Bhd, kita tulis kat situ Director Sdn Bhd. Bangga betul Director Sdn Bhd. Tengok, kan hebat kat situ. Kita rasa macam, orang tengok dapat kad kita pun dia rasa credibility kita. Tak adalah bila orang dapat kad tu rasa macam, dia ni esok lusa ni tak ada dah ni buat bisnes ni. Okey, boleh saya sambung nombor 3.
Okay, boleh saya sambung nombor 3. Okay, nombor 3, kenapa kita kena daftar bisnes kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk kita ada peluang untuk grow kita punya bisnes. Okay, kenapa macam tu? Sebab kalau anda buat bisnes, kalau anda, walaupun bisnes anda maju macam mana pun, kalau anda semua deal pakai account saving ataupun account personal current anda nak grow macam mana, bank pun tak yakin nak bagi loan kalau anda nak grow bisnes anda. Contoh, kalau anda nak beli kenderaan, kalau anda nak beli property, anda nama bisnes, bank macam boleh ke dia ni kita bagi loan kat dia ni? SSM pun dia tak pergi daftar. Katanya bisnes juta-juta. Yes, fine. Tengok dekat bank account semua, wow, cantiknya, banyak duit masuk ni. Tapi bisnes masih lagi personal. Tapi saya rasa kurang lah orang macam tu sekarang. Walaupun masih ada lagi. Mungkin bisnes dia tak juta-juta tu sebab dia tak nak daftar. Tapi kalau bisnes tu dah boleh 1 tahun boleh jana ratusan ribu, at least 200, 300 ribu, apa salahnya kita daftar bisnes kita walaupun under enterprise? At least kita kena daftar. Sebab baru kita ada peluang nak pergi tunjuk dengan bank yang kita berbisnes dengan clean, dengan jujur, dengan sah. Dia perkataan dia sah. Sah macam yelah nikah kahwin, sah. Macam tu. Sampai dah kahwin dia tahulah. Yang jejaka dia tahulah. Kalau macam wanita dia dengar dari jauh je. Tok Imam Tok Kadi tanya dengan saksi, sah. Sama juga macam kita buat bisnes. Bank pun nak tengok bisnes ni sah ke tidak. Of course kalau you daftar ada SSM, nama, alamat, nombor telefon, nombor SSM semua, memang consider you sah lah. Senang lah bank yakin untuk bagi you financing. Kadang-kadang bank bukan tak nak bagi you financing, kadang-kadang bisnes you bagus, tapi most of the time bisnes anda tu tak nampak serius dan tak nampak meyakinkan bila anda cuma bisnes tu nama. Dan of course, yelah, kalau anda nak pinjam kereta pun, pinjam loan kereta pun pakai nama personal, macam mana anda nak buktikan anda dapat gaji untuk bayar bulan-bulan dekat bank? Macam mana anda nak buktikan anda ada kemampuan nak bayar? So benda ni anda kena daftar bisnes, so that anda akan rasa serius, boleh buat benda betul-betul, buka bank account semua clean, InsyaAllah bank akan boleh bagi loan. Okay, dan ini menyambung kepada poin nombor 4, tuan-tuan dan puan-puan. Poin nombor 4. Okay, ini poin terakhir, poin nombor 4. Tapi jangan risau, bukan terakhir, ada something saya nak share pasal SSM. Tunggu dulu, jangan, ada benda best saya nak share pasal SSM ni. Kejap. Nombor 4, of course, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bayar cukai. Dan bila kita bayar cukai, kita ini, satu, kita dianggap sebagai wira negara. Tapi yang lebih penting lagi, bila kita bayar cukai, peluang kita untuk grow bisnes kita pun lagi cerah. Sebab saya kena betulkan sikit saya punya diction ni. Lately dia macam terlalu susah nak keluarkan, macam ada gula-gula dalam mulut. Okey. Sebab berbalik kepada poin saya yang ketiga tadi, kalau anda nak dapat loan, salah satu kriteria sekarang adalah anda perlu declare anda punya pencukaian. Sama ada anda bisnes anda enterprise ke, PLT ke, Sdn Bhd, apatah lagi, anda kena declare anda punya cukai. Anda kena patuh dengan cukai anda. Patuh cukai, especially cukai pendapatan, income tax, dengan lembaga hasil dalam negeri. So mereka yang daftar bisnes, mereka akan ada flow yang lebih bagus, yang lebih clean untuk membayar cukai. So apa lagi anda tunggu-tunggu, cepat-cepatlah daftar bisnes so that anda boleh daftar pencukaian anda dengan clean. Ingat saya cakap bayar dan daftar dan bayar cukai. Maksudnya patuh cukai, bukan suruh bayar cukai yang banyak. Bayar cukai yang betul. Cakap sebelah, bayar cukai yang betul. So nak bayar cukai yang betul, anda kena daftar bisnes. Daftar bisnes dan barulah anda boleh bayar cukai yang betul. Kalau anda tak daftar bisnes, macam mana nak bayar cukai? Dan lebih menakutkan lagi adalah walaupun anda tak daftar bisnes, anda masih kena bayar cukai, tapi caranya tak bagus apabila LHDN perasan anda buat bisnes. LHDN terus hantar surat. Sebab apa? Dia tahu nombor IC anda dan mungkin sebelum ni anda pernah
makan gaji. Anda makan gaji dengan syarikat, ada bayar PCB tiap-tiap bulan, potongan cukai bulanan, kantoi. Lama tak pernah submit cukai, tiba-tiba LHDN tengok, awak ni macam dekat media sosial aktif semacam. Banyak benda yang anda buat yang anda sendiri tak perasan. So ingat LHDN dia ada troopers. Tahu tak troopers tu apa? Mereka yang tengok aktiviti founder-founder ni. Kadang-kadang founder-founder ni banyak yang orang kata suka posting banyak benda lah dekat online. So inilah something yang saya nak anda faham Sebab apa macam ni tuan-tuan dan puan? Okey, satu lagi. Saya ada artikel ni. Mungkin nanti tim saya boleh minta dengan Tuan Syaril link untuk berita yang saya dapat ni. Berita ni bahasa Inggeris So saya harap anda boleh bahasa Inggeris, baca je lah. Sebab dia ada cerita pasal SSM punya kempen Jom Daftar 2020, yang mana ada beberapa benda yang saya nak highlight kat sini. Menurut statistik SSM, mereka maklumkan yang ada 1.3 juta bisnes yang didaftarkan di Malaysia. 1.3 juta dengan 700,000 perniagaan aktif. 1.3 daftar dan 700,000 saja aktif. So orang kata separuh saja yang aktif, yang lain semua dormant. Tapi tu tak ada isu. Dia macam ni. Apa yang saya nak share dekat sini adalah sekarang ni SSM juga mereka tengah jalankan kempen untuk pastikan anda comply, patuh dengan SSM punya peraturan. Dan mereka yakin ada ramai pemilik bisnes, especially director dan juga shareholder bisnes Sdn Bhd, mereka ada compound, ada penalti. So mereka sedang bagi diskaun. Tepuk sikit untuk SSM. Tepuk SSM. SSM tengah bagi diskaun sehingga 90%, up to, bukan semua 90%, tapi dia ada beberapa benda kategori compound ataupun penalti yang mereka berikan diskaun sehingga 90%. Dan kempen membantu anda, kempen pemutihan ni berjalan sehingga 30 April 2020. So lebih kurang lagi 2 bulan. So sila grab peluang ni. Dan saya harap anda yang ada masalah tentang tidak siap akaun Sdn Bhd, tidak siap banyak benda ni, dah terima compound, sila pergi ke SSM untuk dapatkan diskaun ni. Settlekan. Dan kalau company tu dah lama dormant dan anda memang nak tutup, inilah peluang terbaik untuk anda tutup. Tutup je bisnes tu. Sebab sekarang ni ada 1.3 bisnes yang dah berdaftar, especially Sdn Bhd. Sila tutup. Peluang ni yang terbaik sebab anda tak aktif. So sila tutup je. Dan anda cuma perlu bayar compound tu tak seperti harga charges yang charge asal. Dia ada diskaun. So saya harap anda ambil peluang ni. Kalau anda tak jelas, kalau anda ada company secretary, pergi berbincang dengan company secretary syarikat Sdn Bhd anda untuk anda check mana compound-compound lama tu yang ada dalam sistem, dan anda buatlah sesuatu. Okay, Cikgu Captain ada tanya satu benda tadi. Kalau daftar enterprise, kita bayar dua kan, cukai individu dengan bisnes. Okey, kalau anda enterprise, Cikgu Captain, anda pernah pergi AFP kan sepatutnya. Kalau tak pernah pergi AFP, Cikgu Captain pernah lagi AFP, kau tak boleh masuk guru AFP. Okey. Kalau anda run enterprise, anda cuma bayar satu cukai, iaitu submit borang B. Kalau anda under Sdn Bhd, anda kena bayar dua cukai, satu cukai syarikat Sdn Bhd, satu lagi cukai individu under borang BE kalau anda ambil gaji. So siapa yang run enterprise, dah daftar SSM, run enterprise, anda cuma bayar cukai sekali je. Di bawah cukai individu, dia perniagaan, tapi sebab perniagaan tu milik anda, enterprise, sole prop ataupun even partnership pun cuma bayar satu cukai saja, satu kali je bayar cukai. Kalau anda Sdn Bhd ambil gaji, cukai untuk company under form C, submit borang form C, dan bayar cukai syarikat,
individu, submit borang BE, bayar cukai individu. Macam tu cara dia. So saya harap saya beri pencerahan yang betul kepada Cikgu Kapten. So untuk yang lain-lain ni, saya galakkan anda untuk apa nama dia ni? Astaghfirullahaladzim. Ambil peluang 90% ambil peluang, diskaun sehingga 90% untuk penalti dan compound SSM. So pergi settlekan sehingga 30 April. So saya harap ini peluang yang terbaik untuk anda ambil. Yes, Tuan Eddie Aswan. Otai komen segan pula saya. Tuan Eddie Aswan, founder Dina. Apa khabar puan? Puan pula, tuan. So macam mana? So saya harap anda buat sesuatu untuk SSM ni, daftar SSM. Sebab sekarang ni dah nak masuk musim cukai dah. Hari ni dah 25 Februari, hari Selasa. So bulan ni permulaan kepada musim cukai. Bulan depan dah start, kena submit borang E. Bulan 4 submit borang BE. Bulan ni kena bagi EA dekat staff. Bulan Februari bagi EA. Bulan 3 submit borang E, borang majikan. Bulan 4 submit borang BE, personal. Dan bulan 6 submit borang B, enterprise. Okey, tu dia Cikgu Kapten. 7 Mac ni nak urus cukai. Boleh? Siapa nak join kelas nak urus cukai? So saya ada program urus cukai. Pada 7 Mac 2020, hari Sabtu. Yang mana program ni adalah program yang diperbaharui. Kita akan run program ni daripada pagi sampai malam. Especially bagi mereka yang ada situasi tentang percukaian, bisnes ataupun personal. Kita galakkan, especially bisnes lah, kita galakkan untuk anda hadir ke program ni 7 Mac 2020. So kita akan run the class lah pada 7 Mac. So siapa yang berminat nak tahu pasal urus cukai ni, boleh tulis situ urus cukai. Dan saya baru-baru ni just nak share, baru je habis program Cost Analysis Mastery dan juga program Smart Cash Flow Management. Kita baru habis 2 program ni. Alhamdulillah, sambutan menggalakkan. Walaupun sesi ni sesi yang lebih santai, sesi kecil. So kita dah baru-baru ni habis kemarin lah. So power gila sesi tu. Saya rasa antara sesi Cost Analysis lah, especially antara paling power saya pernah buat lah. So saya harap saya boleh share lagi banyak lah tentang kelas Cost Analysis Mastery dengan Cash Flow ni. Saya harap anda boleh, kalau anda berminat nak tahu, tulis itu nak tahu ataupun nak kelas. Tim kita akan PM atau DM anda untuk bantu anda daftar untuk kelas tersebut. Ataupun anda kalau nak bercakap dengan tim kami, anda tinggal nombor telefon melalui PM atau DM. Kalau anda tak nak orang tahu nombor telefon anda, nanti tim kita akan call. Tulis itu, please call me. So anda tulis kat situ. Anda DM ni page Nasrul Hadi ni, anda DM tim saya, komen nak, nanti tim kita bantu. Boleh? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi ni. Saya tak nak drag masa lama sangat, sebab saya pun ada banyak benda nak diselesaikan pada hari ni, sebagai persediaan juga untuk program nak urus cukai minggu hadapan. Bila lagi ada program cost analysis, bagus Tuan Syahrul Hafizi. Okey, asalnya kami nak buat bulan 3, tapi kami tengok jadual bulan 3 penuh dengan program-program, ada padat sikit. So ada clash beberapa ni. So saya kalau boleh nak buat bulan 3 juga, tapi kita tengok nanti macam mana. Tapi most probably mungkin bulan 4. So nanti Tuan Syahrul saya akan bagi tahulah. Kalau boleh, saya rasa hari ni saya nak dapat confirmation bila seterusnya. Ni Tuan Nasrul, Puan Mastura Atan dia tanya. Kalau Tuan Nasrul, saya nak tanya, kalau business husband and wife, patut ke letak nama kat company tu 2 nama, biar husband saja? Apa pro and cons? Okay, bagus soalan ni. Puan Mastura Atan dia tanya, kalau business husband and wife, patut ke letak nama kat company tu 2 nama, atau biar husband saja? Apa pro and consnya? Okay, saya tak pasti. Business ni you nak daftar enterprise ke, puan nak daftar Sdn Bhd? Puan nak daftar yang mana satu ni? Business enterprise ke business Sdn Bhd? Company syarikat Sdn Bhd? Kalau tanya saya, kalau bisnes tu di-run oleh kedua-dua pihak, letak je lah nama dua-dua. Ada pro and cons, yes. Pro dia adalah kalau letak nama dua-dua,
kalau anda syarikat Sdn Bhd, kalau bisnes maju boleh dapat dividen. Dua-dua dapat dividen. Kalau letak nama husband seorang je, walaupun wife bersusah payah run the business, bantu, dapat gaji apa semua, tapi kalau untung husband makan seorang. Sebab dividen dapat kepada pemegang saham sahaja kalau syarikat Sdn Bhd. Tapi kalau enterprise pun sama juga. Kalau bisnes tu dapat untung, menjana pendapatan yang sangat best, so keuntungan akan dibahagi sama rata di antara partner pertama iaitu husband dan partner yang kedua iaitu isteri. So kalau tanya saya pro and cons, kalau dia punya itu pro dia, kalau dia punya cons pula, business workshop creator. Puan Mastura Atan, business workshop ni anda nak daftar apa? SSM tu under enterprise ke Sdn Bhd? So saya assume enterprise lah. So kalau daftar anda nama suami saja, kalau anda enterprise, kalau dia punya cons adalah kalau suami je yang ada nama, so suami je lah tanggung risiko. Puan umur saya, surat tu, surat nanti saya jawab balik. Nanti tim kejap lagi saya jawab. Kalau dah register boleh ubah ke? Sdn Bhd ada dua. Okey, kalau dah register boleh ubah ke? Boleh. Kalau dah register nama suami, boleh masukkan nama isteri, so that dia akan jadi nama dia akan jadi partnership walaupun enterprise. Boleh. Enterprise boleh ada dua rakan kongsi lah kita panggil. Kalau sekarang nama enterprise tu nama seorang, nama husband, so kita panggil tu sole proprietorship, milikan tunggal kalau seorang. Tapi kalau dua orang kita Puan Mastura buka Sdn Bhd. Wow, gempak ni. Macam saya cakap tadi lah, dia punya pro dia adalah kalau dapat dividen, dua-dua. Macam mana nak register from enterprise to Sdn Bhd? Ada syarat ke? Okey, kejap. Banyak pula soalan ni tiba-tiba ni. Boleh ke jawab soalan ni? Ini bukan sesi soal jawab ni, tapi dah tanya. Banyak pula soalan ni. Puan Umu Hussein pun tanya, Puan Mastura pun tanya. Kejap. Tim ambil air sikit. Saya nak kena ada air ni. Kejap. Okey, kejap. Cabut label tu. Okey, macam ni. Boleh saya jawab soalan ke ni? Siapa nak dengar jawab soalan ni? Saya ada 3 soalan yang jawab ni. Puan Mastura tanya, Puan Umu Hussein tanya dengan Miss Asia Cleopatra. Kena jawab soalan ni. Boleh jawab ke tak ni? Korang nak stay ke? Siapa nak? Saya dah tak ada share content dah. Siapa nak pergi sambung kerja, tengok bank balance, boleh lah. Siapa nak dengar jawapan ni, boleh lah. Bagi saya air dulu. Saya tengah sebu ni. Rasa macam nak ni. So kena minum air sikit. Jawab. Siap suruh jawab. Kena buat slot. Tanya Nasrul. Okey, kejap Okey, sorry. Okey. Pandai kau Last minute orang nak letak dah. Saya dah nak tekan finish dah tadi. Okey. Soalan daripada Puan Mastura Atan. Nombor 1 dia tanya Okey. Bila dia cakap dah buka Sdn Bhd, bila dia kata, saya assume dia letak suami dia saja sebagai pemilik ataupun director. Apakah pro and cons? Okey, pro dia adalah kalau dia letak seorang, so suami tanggung risiko seorang lah. Saya melihat ni daripada pandangan Puan Mastura Puan Mastura punya view, bukan pandangan suami. Kalau pada pandangan Puan Mastura, suami dapat risiko lah seorang. Kalau apa-apa jadi dengan masalah dengan syarikat Sdn Bhd, tak submit cukai, tak bayar KWSP, tak patuh dengan SSM, kena submit audited account setiap tahun, so suami akan berdepan risiko. Puan okey je, walaupun run bisnes sama-sama, tapi risiko terletak dekat bahu suami. Sebab suami sebagai director tidak patuh dengan apa-apa. Kalau pro dekat Puan. Tapi cons dia dekat Puan adalah, kalau suami seorang dan bisnes maju, dividen ada, suami ambil dividen seorang, Puan cuma ambil gaji saja. Mungkin Puan cakap, tak apalah, suami sayang kat saya. So suami okey kot, saya minta lah, memanglah saya letak nama dia je. Tapi mungkin bukan Puan, tapi saya dengar banyak kes lain yang masa tengah okey semua okey, tapi kalau ada masalah di masa akan datang, kita tidak tahu. So it's up to you Puan. Macam mana cara Puan nak
strategize benda ni balik. Sebab risiko dia tinggi kalau jadi director Sdn Bhd. Tapi kalau jadi pemegang saham syarikat Sdn Bhd, baguslah dia punya benefitnya. So kalau saya jadi Puan Mastura, kalau Puan tak nak ambil risiko jadi director, Puan jadi shareholder je, jadi pemegang saham. Sebab kalau Puan jadi pemegang saham, kalau bisnes untung, Puan dapat dividen. Kalau bisnes rugi, Puan tak dapat dividen. Tapi Puan tak perlu dipersalahkan untuk perkara-perkara lain. So kalau Puan rasa macam ralat nak jadi director syarikat Sdn Bhd, Puan letak suami director, tapi shareholder syarikat Sdn Bhd 2 orang. Itu cadangan saya, cadangan saja. Tapi Puan boleh discuss dengan company secretary Puan untuk faham lebih lanjut. Okey? Sebab saya sentiasa percaya wanita sepatutnya kena ada backup. So bagus kalau tak perlu ambil risiko yang banyak, tapi benefit tu boleh ambil lah. Sebab bab kata ramai orang adalah siapa tak sayang isteri, tu jawapan dia. Siapa tak sayang isteri, so itulah. So kemungkinannya saya rasa Puan kena consider lah part tu. Okey, itu menjawab soalan Puan Mastura Atan. Saya harap saya jawab soalan beliau. Okey, menjawab soalan Puan Umu Hussein pula di EFP. Dia kata suami dia dapat surat bagi tahu yang dia ada nombor cukai. Okey, Puan dengar jawapan saya yang ini je lah Puan. Saya tak payah jawab dekat komen tu. Puan Umu Hussein ada lagi ke tak ni? Silakan Puan Umu Hussein. Roger, Puan Umu Hussein. Ting. Roger, Puan Umu Hussein. Kejap saya check balik soalan dia dekat EFP. Kejap. Boleh tunggu saya jawab soalan je ni. Siapa yang rasa nak sambung kerja, pergi sambung. Saya nak jawab soalan dulu. Mana Puan Umu Hussein punya soalan hari tu. Kejap banyak update pula ni dekat EFP ni. Mana soalan Puan Umu Hussein? Sekejap. Mana panjanglah soalan dia ni. Kejap. Dia ada dapat surat daripada LSDN. Okey. Puan Umu Hussein ada ke ni? Okey. Dapat surat di bawah. Tuan Said Sulaiman katanya dapat surat memberitahuan pendaftaran nombor cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Dia ada bagi tahu dimaklumkan tuan telah didaftarkan nombor cukai OG. Maksudnya apa tu? Maksudnya Puan Umu Hussein suami Tuan Said, dia kena declare 2 cukai ke? Tidak, declare 1 cukai saja. So nak bagi tahu yang LSDN dah tahu yang Puan dah start berbisnes. Suami Puan dah start berbisnes. So suami Puan kena declare cukai, tapi tak perlu declare 2 cukai. Dia declare 1 je. Kalau Puan pernah ingat pergi EFP, kan saya dah explain. Kalau anda pemilik enterprise, declare 1 cukai saja, iaitu under borang B. Kena submit borang B sebelum 30 Jun setiap tahun. Okey, sebelum Jun setiap tahun submit borang B. Cuma nak submit borang B ni Puan Umu Hussein dan mereka yang lain yang run enterprise, anda kena prepare PNL dengan balance sheet. Kena minta accountant prepare sebab borang B tu perlukan maklumat tentang profit and loss account dengan kunci kira-kira ataupun balance sheet. Kalau tak ada 2 benda ni, tak boleh declare borang B. So tak siap lah borang B tu nanti. Okay, saya harap saya menjawab soalan Puan Umu Hussein. Dan satu lagi soalan saya nak jawab adalah tadi, siapa tanya tadi? Miss Asia Cleopatra. Dia tanya tadi, apa dia tanya tadi Sekejap, mana soalan dia tadi? Mana? Sekejap. Mana soalan Miss Asia Cleopatra? Dia tanya, macam mana nak register from enterprise to Sdn Bhd? Ada syarat ke? Tak ada syarat. Sebab enterprise di bawah undang-undang berbeza, Sdn Bhd di bawah undang-undang berbeza. Enterprise di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Syarikat Sdn Bhd di bawah Akta Syarikat 2016. Bayangkan saya boleh hafal tu. So untuk daftar ke tidak ada syarat ke? Tak ada syarat. Malah anda sebenarnya boleh ada 2 bisnes secara serentak. Anda boleh ada enterprise, anda boleh ada Sdn Bhd. Tapi kalau bisnes tu bisnes yang sama, better tak payahlah buat 2 kali kerja je. So macam mana nak register dari enterprise ke Sdn Bhd?
Kalau nak registrasi Sdn Bhd, pergi cari company secretary, setiausaha syarikat untuk daftar syarikat sendirian berhad. Itu sahaja. Syarat tak ada. Tak ada syarat. Anda boleh ada dua-dua entiti perniagaan yang sama, yang berlainan pada waktu yang sama. Kerana akta berbeza. Itu satu. Tapi even kalau akta sama pun boleh je you ada banyak enterprise, boleh je you ada banyak Sdn Bhd. Tapi buat apa banyak-banyak kalau anda tak tahu sebenarnya apa tujuan dia. Anda tak boleh upgrade enterprise sekarang. Dia bukan macam upgrade tau. Sebenarnya perkataan yang orang selalu sebut adalah upgrade. Tapi sebenarnya bukan di upgrade per se. Sebab dia kena daftar baru. Nombor bisnes baru, nama syarikat ataupun bisnes pun baru. So, lain. Okay, saya harap saya menjawab soalan Puan Asia Cleopatra. Tuan Syarul Hafizi, kalau saya dah daftar Sdn Bhd, wajib ke saya tutup enterprise? Tak semestinya wajib. Tapi kalau bisnes tu dijalankan dengan nature of business yang sama, Tuan Syarul Hafizi, baguslah you tutup. Lebih digalakkan you tutup. Buat apa nak serabut? Ada enterprise. You serabut, nanti team you pun serabut. So, tak bijak lah. Okay. Ada lagi ke soalan ni? Oh, ingatkan based on sales. Memanglah based on sales sebenarnya. Janganlah daripada enterprise, jangan setiap masa terus daftar Sdn Bhd. Saya jawab dalam kerangka you tanya. Tapi sebenarnya kalau datang kelas saya akan cakap bukan semua bisnes kena terus daftar Sdn Bhd. Dia ada waktu-waktunya, ada serunya. Bila waktu kena daftar Sdn Bhd, tuan dah kena datang kelas lah. Especially kelas EFP dengan kelas cash flow. Kita ada ajar sedikit lah sebanyak tentang macam mana bila nak kena daftar Sdn Bhd. Okay, so itu saja. Saya dah jawab soalan anda. 4 soalan lagi saya jawab. Bonus terus. Asalnya nak jawab 1 terus jadi 4. So saya harap anda semua berpuas hati dengan sesi bangun kali ni. Dianjakkan sikit sebab ada soalan. Tiba-tiba kita jawab soalan pula. Tak ada masalah. So saya harap boleh jumpa anda untuk sesi program Nak Urus Cukai. Urus Cukai nanti 7 Mac 2020 hari Sabtu. So bagi mereka yang berminat boleh tulis situ nak kelas. Setiap bulan kena prepare cikgu captain P&L dengan balance sheet, baru kita tahu bisnes kita dekat mana kedudukan kita. So saya nak ucapkan anda semua semoga kaya dan berjaya, semoga dipermudahkan. So insyaAllah kita jumpa balik esok pagi untuk sesi bangun ni lagi. Bangun. Ataupun anda pun insyaAllah akan jumpa saya lagi untuk petang ni, sesi kopi panas 5.30 petang di page Richworks dan juga Instagram Richworks. Okay, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Jumpa lagi bila waktu yang sama juga insyaAllah. So jangan lupa habis je live ni pergi tengok balance account duit bisnes anda tinggal berapa. Okay, kalau tadi tak sempat tengok sebab tengok live saya, so sambung tengok balik. Jangan murung kalau banyak jangan lupa diri. Kalau sikit, pandai-pandailah. Confirm kena buat. Okay? Cari lagi sales. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan. Take care. Assalamualaikum.